InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah, la ilma lana, tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu pengetahuan illa ma'allamtana, melainkan sekadar sedikit daripada apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang benar-benar layak memiliki segala ilmu pengetahuan dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat Sheikh Lee yang saya sanyungi, saya kasih sekalian, mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Master Amir atas jemputan untuk sama-sama memeriahkan majlis Al-Quran pada malam ini. Alhamdulillah, syukur. Sedikit perkongsian daripada saya insya-Allah untuk sama-sama kita ambil sebagai bekalan untuk kita menjalani kehidupan dalam tuntutan untuk kita sentiasa saling ingat mengingati, saling sentiasa nasihat menasihati di atas kebenaran dan juga nasihat menasihati di atas kesabaran. Mudah-mudahan apa yang sahabat-sahabat laksanakan, ikhtiarkan majlis yang mudah-mudahan berterusan ini, mudah-mudahan ianya menjadi satu asbab kepada Allah melihat amalan kita, betapa bersungguhnya hamba aku yang berada di dalam sidang Zoom pada malam ini nak cuba menghidupkan Al-Quran, nak cuba menjadikan perhubungan ataupun jadikan tim ini bukan sekadar tim yang berfikir bagaimana nak membangunkan kehidupan duniawi, tetapi ada portion yang besar, hasrat yang besar untuk sama-sama mendapat dan meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan nak bersama-sama untuk jadi tim di dalam syurga nanti insya-Allah, iaitu tim ahli syurga mudah-mudahan. Yang mana orang-orang yang menghidupkan Al-Quran, yang sentiasa suburkan hatinya dengan majlis-majlis Al-Quran, sentiasa menyeru sahabat-sahabat saling nasihat-menasihati untuk teruskan bacaan Al-Quran. Ini semua adalah usaha-usaha yang berterusan, tanda seseorang itu kaya jiwanya, tanda seseorang itu mudah-mudahan mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba ambil sikit petik daripada ayat yang kita bacakan tadi insya-Allah, iaitu pada surah Yasin. Surah Yasin yang mana Allah ceritakan berkenaan dengan keadaan di hari kiamat insya-Allah. Saya tengok setiap ayat. Daripada ayat 51, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Pada masa ini iaitu Allah ceritakan gambaran bagaimana apabila sangkakala yang kedua itu ditiupkan, kemudian seluruh manusia bangkit di padang mahsyar dan masing-masing dalam keadaan kebingungan. Sebab apa? Macam kita baru bangun tidur lah. Kalau kita bangun tidur pun kejut dalam keadaan yang yang digesa kan. Kita akan bangun macam rasa bingung sikit. Kadang-kadang kalau tidur siang, kalau tidur waktu petang kan, ikut orang cakap je, bangun sembahyang subuh. Kadang-kadang kita pun tak tanya apa dah, kita pergi ambil wuduk, pergi sembahyang subuh. Rupanya kita bangun tu waktu petang. Punyalah kita ni kebingungan. Jadi begitu keadaannya, lebih dahsyat lagi di hari kiamat nanti apabila manusia yang telah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keseluruhannya dibangkitkan secara serentak. Maka pada ketika inilah
orang-orang yang di dunia dulu dia lupa, dia lalai dan leka dengan peringatan Allah tentang kebangkitan ini, walaupun mereka tahu tentang berlakunya hari tersebut, mereka mula merasa satu perasaan yang tak sedap. Mereka berkata, habislah kita. Siapa yang bangkitkan kita? Dan inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah kita dengar dulu daripada tok-tok guru, daripada alim ulama, daripada para nabi yang menyampaikan kepada kita tentang hari kebangkitan ini. Maknanya masing-masing mula merasa ketakutan sebab akan berdepan dengan amalan-amalan sendiri nak dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada dua golongan. Yang pertamanya golongan al-ashabal jannah. Golongan yang diberikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gambarkan ahli syurga pada hari itu sangat sibuk. Maknanya sangat busy dia. Busy betul. Sibuk apa? Bukan sibuk nak cari pahala lagi, bukan sibuk nak apa. Sebab di dunia dulu ahli-ahli syurga ni memang sibuk. Ahli-ahli syurga dekat dunia dulu kehidupannya juga sangat sibuk sebenarnya. Sibuk mencari redha Allah, sibuk mencari pahala, sibuk untuk nak upgrade diri, upgrade kehidupan untuk menjadi bekal di akhirat. Kalau sibuk bekerja pun sibuk untuk membekalkan diri dengan pahala untuk dia dapat di akhirat. Maka di hari akhirat juga ahli syurga ni Allah gambarkan sibuk sangat. Kenapa sibuk mereka ni? Sebab sibuk nak menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, bayangkan sampai sibuk ahli syurga ni. Tengok nikmat ini nak ambil, kemudian tengok yang ini pun nak ambil, tengok buah-buahan nak ambil. Maknanya kehidupannya terisi penuh dengan kenikmatan. Inilah gambaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dekat dunia. Sebab ahli syurga ini mudah-mudahan di kalangan kita tergolong di kalangan mereka tu. Maknanya kita nak supaya kesibukan hidup kita kat dunia ni adalah kesibukan yang boleh kita bawa menjadikan kita sibuk dapat nikmat Allah di hari akhirat. Sibuk kita cari rezeki, sibuk kita bisnes, sibuk kita menjalani kehidupan sehari-hari ni memang sibuk, tetapi alangkah indahnya kalau kesibukan ini kita boleh letakkan dengan satu niat yang betul, satu qasad ataupun satu ikatan yang benar, iaitu ya Allah, segala kesibukan aku ni adalah aku nak raih redha-Mu. Kalau aku bisnes, aku nak bisnes aku ni menjadi sebab banyak lagi orang yang aku nak bantu di luar sana. Ya Allah, ayah aku, mak aku di kampung memerlukan support kewangan daripada anak-anak. Ya Allah, jadikanlah bisnes yang aku dapat ini, kewangan yang makin stabil ini menjadi asbab aku makin jadi pemurah kepada ibu bapa aku. Ya Allah, ramai di luar sana yang tak dapat makan. Kalau boleh setiap kali jumpa orang susah, kita tak terkilan, tak dapat nak bantu mereka sebab tak ada sumber kewangan, melainkan kita boleh bagi dengan perasaan yang besar hati. Maka kesibukan kita selama ini, sibuk duk buat sale, sibuk duk buat apa ni, kalau boleh niatkan dalam hati supaya ya Allah, jadikanlah ini adalah mata rantai kepada kesibukan aku di hari akhirat nanti. Alangkah indahnya. Maka setiap saat hidup kita akan jadi ibadah kepada Allah. Kita keluar sale nampak macam jual produk, tapi rupa-rupanya kita sedang beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan sesuatu daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita sibuk menguruskan rumah tangga kita, tapi rupanya kita sedang membina rumah tangga yang selesa, rumah tangga yang boleh fokus kepada ibadah. Ini sebenarnya satu perkara yang besar yang perlu kita fikirkan dalam kehidupan. Sebab apa? Beza orang yang beriman dengan orang yang tak beriman, persamaannya kita masing-masing sama-sama sibuk. Tetapi hala tuju orang yang beriman, sibuknya adalah sibuk untuk menjadikan setiap inci hidupnya sebagai ibadah. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, sibuknya dalam kehidupan dunia kerana
terlalu banyaknya perkara dunia yang dia nak kejar sebelum dia mati. Ini beza kalau businessman yang beriman, cara fikir yang begitu. Businessman yang tidak ada cara fikir iman ini, dia sibuk untuk dapatkan matlamat dunia, sebab dia rasa dunia ni tak lama dah dia nak tinggal. Bagi orang beriman, dia sibuk kejar dunia sebab dia rasakan akhirat tak lama dah nak sampai. Maka begitulah keadaan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa jaga kita, jaga niat kita. Allah gandakan lagi rezeki kita, asbab daripada kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kita jadikan semua ini sebagai ibadah kepada Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu rasa syukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi. Maka mudah-mudahan menjadi sebab kepada Allah limpah ruahkan nikmat rezeki kepada kita, bukan kerana Allah nak bagi bala selepas ni nak suruh kita lupa Allah, tetapi Allah nak supaya kita bagi manfaat lebih lagi kepada hamba-hamba Allah yang lain, insya-Allah. Jadi minta maaf sekadar itu dulu perkongsian pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amir, Kak Nat dan juga sahabat-sahabat sekalian. Insya-Allah mudah-mudahan ada ruang masa lain kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih atas tazkirah yang memberi kesan lah. Pendek tazkirah tu, tapi dia sangat mendalam lah ilmu dia. Lepas tu ada juga yang bertanya nanti untuk doa untuk baca doa khatam Quran, nanti boleh Ustaz share nanti. Punya tu. Ada yang mungkin nak membacanya kan, boleh mendalaminya lagi lah. Okey. Jadi macam berkaitan tadi Ustaz ada sebut tadi, niat mencari keredaan Allah tu, maksudnya setiap hari, setiap kali kita nak buat sesuatu tu, kita niatkanlah, maksudnya dalam hati je lah kan. Okay. Jadi maksudnya jelaslah di situ. Jadi apa benda yang kita lakukan, kita niatkan untuk mencari redha Allah. Ada soalan ke yang nak bertanya? Satu soalan je kami bagi. Okay. Sebab dah kat pukul 10 kan. Terima kasih banyak-banyak. Itulah. So, semoga, sebab ini kira kali kedua lah kita jemput Ustaz lah untuk buat tazkirah lah, baca tazkirah ni, sebab dia punya feel dia, aura dia lain sikit lah. Sebab perkongsian dia tu lain sikit lah. Sebab sekarang ni pun, sebab kita semua online kan sekarang, selain kita belajar buat bisnes secara online, dalam masa sama kita cuba jugalah untuk mencari ilmu akhirat ni secara online jugalah. Okey. Ena Musa dia nak tanya soalan. Dia raise hand. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Saya Alina nak tanya tentang apa pendapat Ustaz jika ada orang lain lah yang mengatakan orang-orang bisnes ni menggunakan agama untuk orang kata menunggak agama lah. Maksud bila kita masukkan elemen-elemen agama ni dalam tim kita atau dalam bisnes kita kan. Maksud kita yelah macam tazkirah macam ni kan ada setengah lah, memang saya ada dengar dia kata ada setengah tim bisnes dia menggunakan agama ni untuk tarik orang. Sedangkan kalau niat saya lah, kalau saya kan, saya memang suka untuk menyentuh tentang ni dalam tim saya sendiri supaya kita semua ni ingat dari mana kita, ke mana kita nanti kan. Jadi sebab kita buat bisnes ke, kita kerja ke, itulah asal kita dan itu kepada situ jugalah kita akan kembali kan pada Allah. Jadi bagi saya bukan benda yang terasing tau agama dengan bisnes. Tapi wujudnya perkataan penunggak agama tu jadi saya tak faham. Orang macam mana yang sebenarnya dikatakan menunggak agama dan adakah apa yang aku buat ni menunggak agama kan? Bukanlah maksud saya tak adalah buat apa pun, kita just remind tentang zikrullah, kita wujudkan suasana mengingatkan untuk baca Quran kan dalam tim, benda-benda macam ni je. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan menunggak agama? Boleh tak Ustaz jelaskan? Terima kasih. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang memang famous, mungkin familiar, kita pernah dengar, innamal a'malu binniyat kan. Setiap amalan itu Allah akan nilai pada niat dia. Wa innama kulli imri'in ma nawa, dan
setiap urusan itu dia terikat dengan niat. Maka kalau niat dia adalah baik dan caranya tidak melanggar syariat Allah, tak ada siapa pun yang kata benda ni ada dalam Quran salah buat, maka itulah niat asalnya. Dan kalau memang niat dia tu memang nak gunakan agama dan dapatkan habuan dunia dengan agama, dan jika itu niat dia, maka Allah lah yang layak untuk ambil tindakan pada niat yang tak betul dia tu, kan. Jadi pada kita yang pertamanya, tak seharusnya ada cara fikir yang sinis ataupun cara fikir yang skeptis begitu. Sebab seperti mana yang Puan Aina sebut tadi, kita sepatutnya betul lah, kita tak boleh nak pisahkan antara kehidupan dengan agama. Bahkan lagi teruk kalau kita bisnes langsung tak ingat agama kan. Jadi Betul. bagi saya lagi bahaya kalau kita pisahkan antara kerja buat harian dengan urusan agama. Sebab sepatutnya kita kena jadikan setiap urusan harian kita ni sebagai ibadah. Dia mesti bernilai ibadah, barulah kita kata produktif lebih lagi pada orang yang tak beriman. Sebab apa? Orang yang beriman nak kaya sebab dia nak manfaatkan kekayaan dia tu untuk kebaikan pada orang lain. Dia tahu harta dia ni akan dinilai oleh Allah, akan ditanya, disoal apa yang dia akan buat. Jadi daripada awal lagi dia dah aware dengan benda ni. Sebab tu dia nak cari keberkatan daripada rezeki yang dia dapat. Maka kena ada tim-tim yang sentiasa mengingatkan tentang agama ni kan. Jadi kalau nak disebutkan istilah penunggang agama ni, mungkin konotasi pada zaman sekarang ni mungkin orang dah well known, penunggang agama ni adalah satu konotasi yang tak baik kan. Tapi kalau bagi saya, kalau penunggang agama tu dalam konteks yang positif kita kata, habis tu kalau tak tunggang agama nak tunggang apa? Nak tunggang dunia. Itulah bahasanya lah kan. Tapi sebab orang tu biasa guna penunggang agama tu sebagai konotasi tak baik, kita pun tak akan, kita janganlah sampai kita niat ada elemen agama tu sebab nak tarik orang-orang yang ada kecenderungan agama untuk ikut kita. Itu tak betul lah, sebab tu niat dia begitu, Allah tahu. Tapi kalau kita sebut tadi niat kita bukan begitu, maka Allah lah yang lebih layak untuk menilai amalan kita. Dan memang sepatutnya agama tak boleh dipisahkan. Sentiasa ingat, kita bisnes, kita kena jaga kualiti. Sebab apa? Sebab kita orang Islam. Tim kita ni orang akan nampak, ini tim ni ustaz-ustaz semua ni, tapi macam kualitinya sangat teruk kan. Jadi itu juga jadi fitnah untuk agama. Ataupun janji lain, cakap lain tapi buat lain, ataupun janji nak bagi lain, produk lain, kualitinya rendah. Jadi benda-benda tu sebenarnya jadi fitnah bagi agama kita juga. Maka seharusnya benda-benda ni bagi saya memang sepatutnya agama itu jadi sandaran. Halal dan haram juga kan agama yang ajar kan. Jadi setiap apa yang kita buat memang bergantung pada agama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Okey, insya-Allah jika ada rezeki lagi kita akan jumpa lagi lah pada lain hari. Terima kasih semua yang lebih kurang tadi 32 orang, 34 orang yang join bacaan pada malam ni. InsyaAllah kita dapat ambil tazkirah tadi tu sebagai kita punya panduan lah, macam Ustaz cakap tadi. Jangan pisahkan agama dengan kehidupan kita. Biar mesti seiring lah. Semua kena berpandukan pada agama juga. Okay, setakat itu saja untuk perkongsian pada malam ni. InsyaAllah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.